Malaysia atau juga dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lebih membimbangkan lagi, mereka hidup di dalam negara kita tanpa menghiraukan kesalahan yang mereka lakukan, kerana mereka ini telah mendapat sokongan yang padu daripada individu dan golongan yang berkedudukan tinggi dan berpengaruh. Sebagai masyarakat Malaysia, prihatin kita seharusnya berganding bahu dan bekerjasama untuk membendung aktiviti yang tidak bermoral ini. Dan kami sebagai mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia yang mempunyai kesedaran terhadap isu ini telah mengambil inisiatif untuk membuat kajian tentang implikasi LGBT dan homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Sebenarnya kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri demografi golongan LGBT dan homoseksual, juga mengenal pasti gaya hidup mereka. Bukan itu sahaja, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti cara pemikiran golongan LGBT dan homoseksual dan persepsi masyarakat terhadap golongan ini. Masuk kepada LGBT, yang pertama lesbian. Lesbian asalnya dari perkataan Lesbos, iaitu nama sebuah pulau dekat Greece. Kisahnya bermula seorang wanita bernama Sappho, penulis sajak yang terkenal dengan menulis sajak-sajak cinta. Dia ni menulis sajak-sajak cinta dan beri pada wanita lain. Kepada gay, dalam awal penggunaan perkataan ini, ia bermaksud ceria atau gembira. Orang mula pakai perkataan gay ni untuk rujuk kepada lelaki yang mempunyai daya tarikan kepada lelaki lain. Jadi lesbian dan gay ni ialah contoh bagi homoseksual. Transgender ialah individu yang ubah penampilan, tindakan dan pemikirannya macam jantina lain selain daripada jantina asal dia. Okey, saya kongsi sedikit latar belakang. LGBT ni sebenarnya dah bermula beribu-ribuan tahun dahulu dari zaman Nabi Lut, iaitu kaum Sodom. Diorang dah mula mengamalkan hubungan sesama jantina. Kemudian apabila dunia semakin berubah, semakin berkembang, pemikiran manusia juga semakin berkembang. Dan timbullah golongan yang bukan sahaja suka sesama jantina, malah berani untuk tukar jantina mereka sendiri. Kemudian apabila perkara ni dah nampak dekat mata dunia, ramai yang sudah terpengaruh. Tambahan pula ada negara yang menerima golongan ini, jadi terbentuklah LGBT dan diorang guna pelangi sebagai simbol rasmi diorang. Ada negara yang menerima dan ada juga negara yang menolak, seperti Arab Saudi, negara Malaysia. Apa sebenarnya faktor yang mendorong seseorang itu ke LGBT? Okey, dekat sini ada dua faktor utama. Dari segi psikologi, golongan LGBT ni sebenarnya mempunyai kecelaruan identiti. Golongan transgender, diorang anggap diri diorang terperangkap dalam fizikal jantina berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Okey, dari segi persekitaran pula, orang yang terlibat dalam LGBT ni kurang didikan agama. Didikan agama ni penting untuk membantu seseorang itu bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Didikan agama ni pula dapat menambahkan keyakinan seseorang itu. Jadi tak kisahlah apa jenis pengaruh buruk yang datang, seseorang itu yang ada pegangan yang kuat, orang dapat tahan keinginan diorang dan lawannya dengan baik. LGBT banyak bagi kesan buruk pada pemikiran dan juga gaya hidup seseorang. Semakin lama seseorang itu terlibat dalam LGBT, semakin fikiran diorang diracuni. Diorang rasa apa yang diorang buat tu tak salah dan normal, sebab diorang dah dikelilingi dengan golongan-golongan yang sama dengan diorang. Kesan lain, hidup diorang bila dah terjebak ni, diorang akan sentiasa dimaki dan disisih oleh masyarakat mereka sendiri. Saya akan menyatakan implikasi-implikasi dan cadangan-cadangan yang dapat kami terapkan berdasarkan kajian isu LGBT yang telah kami lakukan. Bagi implikasi yang pertama, gejala LGBT ini telah menyebabkan kehilangan peradaban dan kesifatan moral di dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, gejala LGBT ini juga telah menyebabkan nama baik dan institusi kekeluargaan terjejas. Akhir sekali, gejala LGBT ini juga telah menyebabkan kebanyakan masyarakat yang terdedah kepada aktiviti sumbang mahram mudah terjejas kepada penyakit-penyakit yang mudah berjangkit seperti AIDS, HIV dan penyakit kelamin. Seterusnya, kami juga telah menyatakan beberapa cadangan untuk mencegah gejala LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bagi cadangan pertama, masyarakat
untuk mendalami dan mengukuhkan pegangan agama di dalam diri. Seterusnya, elakkan menonton atau membaca bahan-bahan hujah. Selain daripada itu, kami merasakan bahawa ibu bapa juga memainkan peranan yang penting untuk mengawasi aktiviti dan pergaulan anak-anak mereka. Kita juga diberikan tanggungjawab yang besar untuk memberikan pendedahan awal berkaitan kesan-kesan buruk LGBT yang bakal dihadapi. Akhir sekali, masyarakat juga digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti bersukan atau aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Kajian ini membicarakan tentang isu implikasi LGBT terhadap gaya hidup dan pemikiran, terutamanya di kalangan remaja. Kajian ini merupakan hasil kaji selidik melalui kaedah Google Form, iaitu yang diedarkan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami mengkhususkan kajian ini terutamanya kepada rakyat Malaysia, iaitu bangsa Melayu, Cina dan juga India. Majoriti yang menjawab kajian kaji selidik ini adalah daripada bangsa Melayu. Jumlah responden yang mengisi kaji selidik yang kami edarkan di Google Form adalah seramai 101 responden. Kami juga telah menskopkan kajian kepada rakyat yang berumur di kalangan 13 hingga 29 tahun dan juga ke atas. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti kesan LGBT dan juga homoseksual di negara kita, iaitu Malaysia. Data yang dikumpulkan adalah hasil perkiraan peratusan yang menjawab kaji selidik di Google Form, iaitu seramai 101 responden. Di Malaysia dan di dunia, kami melihat apakah aplikasi yang digunakan. Alatan yang kami gunakan untuk melakukan kajian ini adalah komputer dan juga laptop untuk mencari bahan-bahan daripada internet dan juga phone untuk memudahkan carian bahan sambil bergerak di mana-mana sahaja. Kami memilih responden secara rawak kerana kami menyebarkan link soal selidik melalui media WhatsApp. Seterusnya, kami memerhati apakah aplikasi dan apakah media yang digunakan oleh orang ramai untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Seperti yang anda semua tahu sekarang, apabila apabila satu dunia ditimpa oleh penyakit coronavirus, semua orang menggunakan aplikasi media seperti Instagram, Google, WhatsApp, Twitter untuk mendapatkan beberapa maklumat. Oleh itu, kami mengambil keputusan untuk menggunakan media WhatsApp untuk menyebarkan soal selidik bagi memudahkan setiap individu itu menerima dan menjawab soal selidik yang kami lakukan. Seterusnya, kami memilih responden mengikut umur yang telah dikategorikan seperti umur 50 ke atas dari 20 hingga 29. Kami juga mengikut bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan ketiga, kami mengikut pekerjaan, iaitu pekerja, pelajar dan pesara. Kami melakukan soal selidik mengikut 3 bahagian. Pertama, meninjau kefahaman masyarakat terhadap apa itu LGBT. Kedua, faktor dan kesan LGBT terhadap individu. Ketiga adalah cara mencegah LGBT dalam kalangan masyarakat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. I can make it right.